Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan utamanya, marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti program ilmu yang mana dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka, insya-Allah. Alhamdulillah, bersama kita pada malam ini penceramah undangan kita iaitu Ustaz Piyu Yusof Arba'in yang insya-Allah akan bersama kita selama 2 jam. Sahabat-sahabat sekalian, untuk kita mengupas lebih mendalam lagi isi kandungan surah yang akan dibincangkan sebentar lagi nanti, insya-Allah. Jadi sebelum itu saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran jazak diucapkan kepada penceramah undangan kita Ustaz Piyu Yusof Arba'in di atas kesudian ya Ustaz untuk bersama kami pada malam ini. Bersama kita juga dengan Ustaz Muhammad Ashraf bin Sulaiman, iaitu Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Bersama kita juga sahabat-sahabat daripada UTM dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan bersiaran selama 2 jam pada malam ini dan saya harapkan sahabat-sahabat dapat kita like dan share di Facebook Pusat Islam dan kita sebar luaskan program ini, yang mana program ini sangat memberi impak yang tinggi kepada diri kita untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, insya-Allah. Yang mana sebelum kita meneruskan, saya nak perkenalkan sedikit penceramah kita pada malam ini, iaitu Ustaz Piyu ataupun disebut dengan pencetus ummah Ustaz Yusof Arba'in, yang merupakan PU musim kedua Astro Oasis dan merupakan pengasas Akademi Tadabbur Malaysia. Beliau juga memegang degree Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, juga Master Pengajian Islam di Universiti OUM, dan sekarang ini dimaklumkan sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD di UKM, insya-Allah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, saya mengharapkan agar kita boleh share sebanyak mungkin, seramai mungkin untuk sama-sama kita mendapat manfaat dan faedah bersama untuk malam ini, sebab perbahasan yang akan dikupas pada malam ini sangat-sangat menarik, iaitu berkaitan dengan surah Yasin, yang mana kita mesti maklum bahawa surah Yasin ini surah yang dibaca pada setiap minggu. Sebelum PKP itu kita baca setiap minggu, kan? Sekarang masa PKP sekarang ni kita baca setiap hari. Setiap hari orang baca Yasin, yang mana Yasin ini adalah sesuatu yang disebutkan dengan qalbul Quran. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang boleh kita dapatkan kupasannya pada malam ini, yang mana dia akan membincangkan, insya-Allah Ustaz Yusof akan membincangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, kemudian dengan topik-topik ketuhanan, dan yang lebih utama, yang lebih menarik lagi sahabat-sahabat sekalian, antaranya kronologi alam akhirat. Itu benda yang sangat, yang sebenarnya kita kalau orang awam hanya nampak pada Yasin itu bacaan biasa pada malam Jumaat, tetapi kita kurang jelas apakah intipati ataupun perbahasan yang dikupas oleh para ulama di dalam isi surah Yasin itu sendiri. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Ustaz Piyu Yusof Arba'in untuk meneruskan program kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi satu pandangan baru kepada kita berkaitan dengan surah Yasin ini, insya-Allah. Maka dengan ini majlis mempersilakan Ustaz Piyu Yusof Arba'in untuk meneruskan program kita pada malam ini, insya-Allah. Faltafaddal mashkura wa ma'jura. Sila Ustaz.
Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu di atas talian, kita dapat bersiaran langsung pada malam ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat di FB, walau bagaimanapun, cara macam mana sekalipun, kita mohon rahmat dari Allah, kita mohon Allah memberikan kepada kita keberkatan di atas usaha yang kita lakukan pada malam ini. Kita cuba dengan rahmat dari Allah dalam tempoh hampir 2 jam, 1 jam setengah, saya akan menyampaikan maklumat-maklumat yang ada dalam surah Yasin, dan setengah jam lagi insya-Allah kita akan sama-sama berinteraksi, kita boleh bersoalan jawab. Moga-moga Allah mempermudahkan pengisian kita pada malam ini. Okey, tajuk yang seperti yang dihebarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, kepada para pelajar sekalian, tajuknya adalah tentang surah Yasin. Jadi surah Yasin ni kita sedia maklum mengandungi 83 ayat. Kalau tengok pada nota yang saya kongsikan di skrin tuan-tuan dan puan-puan, dekat situ saya tulis sinopsis akhirat. Kenapa saya tulis dia dengan istilah sinopsis akhirat? Sebentar lagi waktu kita masuk kepada ayat by ayat, kita akan jumpa tajuk tentang akhirat. Jadi surah Yasin ini saya tak perlu nak terangkan dengan lebih lanjut tentang latar belakang surah Yasin, surah nombor berapa, terletak pada muka surat berapa ayat. Pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Tetapi perkara yang penting kalau kita nak faham mana-mana surah, sebab saya dimaklumkan, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar didedahkan tentang belajar 114 surah. Jadi, apabila kita belajarlah surah apa? Surah yang paling panjang Al-Baqarah ke? Kita belajar surah Yasin ke? Kita belajar surah paling pendek Inna A'tayna Kal Kausar ke? Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang awal, kita jangan lupa untuk melihat terlebih dahulu. Surah yang kita nak baca tu, dia kategori surah yang turun sebelum hijrah ataupun dia turun selepas hijrah. Saya yakin para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pun biasa tentang ilmu dia panggil Makkiyah atau Madaniyah. Lepas tu kalau sebelum nak masuk kepada ayat pertama, kita kena tahu dulu, surah yang saya baca ni, surah turun sebelum hijrah ke selepas hijrah? Kenapa kita kena tahu? Kerana kalau surah tu dia turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dia ada style surah dia. Maksudnya dia ada pattern. Surah tu dia akan ada ciri-ciri khas surah yang turun sebelum hijrah. Maka surah Yasin ini dia merupakan surah yang turun sebelum hijrah yang dinamakan dengan istilah Makkiyatun. Kalau sebut Makkiyatun, Makkiyah, dia bukan merujuk kepada tempat, tetapi yang tepat merujuk kepada waktu diturunkan. Tak kisahlah ayat tu turun di mana-mana sekalipun, walaupun luar Mekah pun, tapi kalau ayat tu turun sebelum hijrah, dinamakan dengan Makkiyah. Apabila kita tahu, surah ni surah Makkiyah, maka kita akan dapat maklumat apa terlebih awal. Kita tak masuk lagi ayat pertama. Kita mungkin ada orang dia tak hafal 83 ayat kan, surah Yasin. Tapi insya-Allah kebanyakan kita kalau kita baca depan dia, semua orang boleh sambung sebab dah jadi kebiasaan. Tetapi kalau kita boleh tahu maklumat Makkiyah atau Madaniyah ni, kita sudah dapat gambaran awal. Seolah-olah kita hafal 83 ayat tu.
Seolah-olah kita tahu ayat pertama pasal apa, kedua dan sebagainya, kerana kalau surah itu dia makiyah, dia akan ada ciri-ciri ini. Okey, ciri apa? Ingat je siapa bila-bila. Lepas ni kalau belajar je Quran, tanya dulu. Makiyah ke Madaniyah? Makiyah ke Madaniyah? Sebab apa? Kalau dia surah makiyah, tuan-tuan dan puan-puan para pelajar sekalian, anda akan menemui kalau surah makiyah, tema dia, topik utama dia mesti cerita tentang rukun iman. Ataupun dia termasuk di bawah subjek akidah. Dia mesti punya. Sebab itu adalah style surah makiyah. Jadi, lepas kita tahu, surah ni surah ada kaitan dengan rukun iman ni. Okey, rukun iman yang mana satu? Okey, dalam surah-surah makiyah, Allah Ta'ala akan cerita 3 rukun iman. Bukanlah surah mana pun. Bukan bermakna tolak 3 rukun iman yang lain. Kita akan belajar rukun iman ada 6, betul? Tetapi di dalam Quran, Allah akan paparkan 3 rukun yang besar ni. Selalu diulang-ulang. Baca surah Sajadah akan jumpa maklumat yang sama. Baca surah apa lagi? Yang surah sebelum makiyah. Kalau tak percaya kan, bukalah surah mana surah makiyah. Percaya, alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kita buka surah makiyah ni, anda akan jumpa 3 topik. Mesti ayat tu ada cerita tentang ketuhanan. Mesti ada cerita tentang kekuasaan Allah. Mesti ada cerita tentang ketauhidan. Mesti punya. Yang kedua, kita akan jumpa dalam ayat tu cerita tentang kerasulan. Maksudnya cerita tentang Rasul. Mesti ada. Dan apabila surah tu makiyah, dia mesti ada cerita tentang hari kiamat. Ustaz, Kenapa Ustaz, saya kuningkan? Ya. Ustaz, boleh sharekan nota tu, Ustaz? Saya tak Tak sharekan keluar, nota. tak keluar, nota tak keluar, Ustaz. Oh, nota tak keluar. Masya Allah. Lepas tu saya tengok macam, patutlah. Masya Allah. Saya cakap seorang-seorang Masya Allah. Kejap Mana pula notanya? Kejap tak apa. Tak Sebab apa, waktu kita belajar pelan-pelan sekejap ya. Saya share Waktu kita screen. panjang, insyaAllah. InsyaAllah. Dekat window ke dekat entire? Kejap. Patutlah. Tengok diam aja. Dia punya nota tak keluar. Okey, nampak Ustaz? Patutlah saya Okey, alhamdulillah. Cantik. Masya Allah. Tak nampak yang besar dia? Nampak yang kecil Tak, nampak yang besar. Nampak yang besar? Nampak yang besar. Okey, alhamdulillah. Tapi dia keluar semua Ustaz ni. Iya ke? Tak apa. Kejap saya tunjukkan. Nampak tak yang semua? Saya nampak dekat handphone saya macam tak keluar semua kan? Tak apa, kita cuba sekejap lagi, sekali lagi. Pelan-pelan. Jangan terkejar-kejar. Melaka tak jauh mana pun. Saya memang selalu ke Melaka sebenarnya. Tapi sejak PKP ni, sekejap ya. Dekat window ke dekat entire screen ni? Ustaz share dekat entire screen. Entire screen, share audio. Okey. Lepas tu share. Dah share dah? Nampak? Kejap saya masukkan. Okey. Dah masuk. Okey, cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang cantik-cantik orang UTM ni Ustaz-ustaznya, Masya Allah. Masya Allah. Nampak muda semua. Alhamdulillah. Okey, kita kembali kepada tajuk kita. Pelan-pelan kita belajar. Okey, tak apa, pelan-pelan. Okey, kita kembali kepada topik kita bincangkan tadi. Dia mudah je. Sebenarnya kalau nak faham Quran ni, dia kalau tahu formula, kalau tahu tools, dia insya-Allah boleh faham Quran. Walaupun kita tak hafal. Sebab itu, saya sebut peringkat awal tadi, kena cari dulu maklumat. Makiyah ke Madaniyah? Apabila tahu dia makiyah, dia mesti ada 3 topik ni. Kalau tak percaya, kan, nanti cuba buka surah-surah yang ada makiyah. Maksud saya tu maksudnya nanti cari balik jumpa. Mesti ada 3 maklumat ni. Cuma bezanya apa tau? Bezanya, kadang-kadang surah makiyah tu
cerita ketuhanan tu lebih banyak ayat dia. Kadang-kadang cerita pasal Rasul tu ayatnya lebih banyak. Kadang-kadang pasal kiamat lebih banyak. Tetapi 3 topik tu dia mesti ada dekat surah Makkiyah. Kenapa saya kuningkan? Kerana dalam surah Yasin 83 ayat tu sebenarnya ayat-ayatnya memberikan fokus kepada hari kiamat. Seperti mana Ustaz Fauzi sebut tadi peringkat awal kan. Sebab kita selalu baca Yasin hampir setiap minggu. Tapi kalau kita tanya, boleh cerita dalam surah Yasin tu ada info apa? Kalau tanya makcik-makcik, tanya tok nek, tanya orang baca Yasin ni kat masjid-masjid surau ke, mereka sebenarnya tak boleh bagi jawapan. Tapi kita belajar ni, kita tahu. Kalau tanya, okey, dalam surah Yasin cerita pasal apa? Kita kata surah Yasin dia adalah surah Makkiyah. Dia cerita pasal rukun iman. Tapi dalam banyak-banyak perkara tersebut, dia cerita pasal hari kiamat. Kalau mereka kata, iya ke pasal hari kiamat? Okey, tak apa. Sekejap lagi, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang dalam surah Yasin 83 ayat ni memang menceritakan tentang hari kiamat. Sebab tu dekat tajuk tu saya letakkan sinopsis akhirat. Sebab tu kalau nak memahami tentang akhirat, surah Yasin kita tidak boleh ditinggalkan. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey. Topik ketuhanan saya tinggalkan dulu, saya tak perlu nak ulas dekat sini. Okey, dekat sini topik ketuhanan ni, ilahiyat ni dia pecah pada 3 lah. Okey, rububiyah, uluhiyah. Saya terus pergi kepada tajuk tentang kiamat. Sebab tadi kan kita cerita ada 3 kan. Cerita pasal Allah, ada 3 perkara ni. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Lepas tu kalau cerita pasal Rasul, mesti ada 3 maklumat ni. Kalau cerita pasal Rasul, mesti ada 3 maklumat ni. Maklumat apa? Cerita tentang kitab yang para Rasul tu dapat, apa yang para Rasul tu sampaikan, lepas tu macam mana umat yang para Rasul tu dapat dakwah. Kalau pelajar-pelajar, tuan-tuan dan perempuan, buka surah Yasin, kalau tuan-tuan dan perempuan ada waktu nanti, cuba cari topik ketuhanan ni, cuba cari ayat berapa yang cerita tentang penciptaan Allah, kekuasaan Allah. Cari. Ayat berapa cerita tentang peribadahan. Ayat apa ada sebut nama-nama Allah. Dan surah Yasin tu ada nama-nama Allah tau. Okey. Lepas tu kalau buka pula topik kerasulan, cari 3 maklumat ni. Ayat berapa yang cerita tentang wahyu. Surah Yasin mula-mula dah jumpa pasal wahyu dah kan. Yasin wal Quranil Hakim, demi Al-Quran. Itu pasal wahyu sebenarnya. Dia kalau sebut pasal wahyu, cerita pasal kitab, dia mesti kait dengan Rasul. Kemudian tuan-tuan akan jumpa kalau sebut pasal Rasul, mesti ada topik tentang apa nasihat yang disampaikan, apa peringatan yang diberikan. Sebab tu saya letakkan tajuk dakwah. Dan nombor 3, mesti dalam surah tu Allah akan cerita tentang watak umat-umat yang Rasul tu dah sampaikan dakwah. Maksudnya ada watak yang terima, ada watak yang menolak. Kalau baca surah Yasin akan jumpa ketiga-tiga topik ini, tema ini duduk di bawah tajuk kerasulan. Dia mudah je. Ambil pamphlet macam ni, nanti bukalah surah Makkiyah yang mana-mana sekalipun, bukan sekadar surah Yasinnya. Buka surah Sajadah ke, buka surah Waqi'ah ke, buka surah Rahman ke, buka surah-surah yang Makkiyah, cuba cari maklumat ini. InsyaAllah akan jumpa. Jadi kita, macam tu ke? Ya, itulah kita kena tahu awal-awal tadi, Makkiyah atau Madaniyah. Okay. Cuma waktu kita agak terhad, saya tak sempatlah nak sebutkan ayat berapa yang tema pasal wahyu, ayat berapa dalam surah Yasin pasal dakwah. Tapi 3 tema ini dia berada dalam surah Yasin. Okay. Kemudian kita nak pergi pada tajuk nombor 3. Tajuk 3 tadi kan saya kuningkan. Maksudnya dalam surah Yasin ada cerita pasal hari kiamat juga.
Okey, pasal hari kiamat. Jadi, kalau Al-Quran cerita tentang hari kiamat, ada maklumat tentang apa kiamat tu? Kita sebutkan kiamat, kiamat, kiamat. Tapi kiamat tu apa? Apabila sebut tentang kiamat, dia akan ada beberapa peristiwa. Dia akan ada beberapa kejadian-kejadian dia. Maka dekat nota ni, saya tunjukkan contoh kronologi kiamat itu. Kalau kita sebut kiamat saja, dia mesti ada perkara-perkara ni. Dia mesti ada kronologi macam ni. Dia maksudnya dia mesti ada maklumat-maklumat yang ingin saya bentangkan di sini. Yang saya akan bentangkan sekarang. Lepas ni, dah habis belajar surah Yasin, cuba cari ayat-ayat yang akan saya tunjukkan sebentar lagi tentang kiamat. So, ingat, mudah je. Kita ni sebenarnya bukan belajar Yasin saja tau. Sebenarnya malam ni, apa yang tuan-tuan dapat, pelajar-pelajar dapat ni sebenarnya kita dah cover dah sebenarnya. Mana-mana surah Makiyah. Kan? Itulah sebenarnya formula dia kalau kita nak faham Al-Quranul Karim. Okey, pasal kiamat dia cerita pasal apa? Okey, saya susun dalam bentuk kronologi supaya kita lebih faham dan saya akan buktikan sebentar lagi. Dalam surah kiamat, dia ada kronologi macam ni juga ke? Ada. Nanti saya akan buktikan. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di sini, okey, pelajar-pelajar tengok di sini, sebelum tiupan pertama, akan berlaku dulu 10 tanda besar. 10 tanda besar kiamat ni dia bukanlah kiamat. Dia 10 tanda nak berlaku kiamat. Kiamat ni maksudnya tak akan berlaku tiup yang pertama. Melainkan 10 tanda besar ni akan berlaku dulu. Antara 10 tu apa? Macam Dajjal, turunnya Nabi Isa. Okey, kita tak nak ceritakan maklumat itu, tapi kita cerita kiamat ni dia akan terjadi permulaannya ada tiupan yang pertama. Nanti saya akan tunjukkan dalam ayat yang keberapa dalam Yasin cerita pasal tiupan yang pertama. Lepas tiup pertama akan diiringi dengan tiupan yang kedua sangkakala. Dia akan ada tiupan yang kedua. Lepas tiup yang kedua ataupun tiup yang terakhir, maka manusia-manusia yang dah mati tadi, sebab masa tiup satu, waktu tiupan sangkakala pertama, semua makhluk akan mati. Malaikat-malaikat di langit semua akan mati. Tetapi macam mana nak hidupkan balik? Kalau yang dah memang mati sebelum tiup satu ni, ataupun yang mati setelah tiup pertama ni, dia akan hidup balik semula setelah berlaku tiupan yang terakhir. Itu tiupan yang kedua. Hidup balik daripada kubur. Lepas hidup balik daripada kubur, nak pergi mana? Maka manusia-manusia yang hidup bangkit dari kubur tadi, kita akan pergi ke padang mahsyar untuk berkumpul. Berkumpul tu, lepas waktu kita berkumpul, maka akan pergi kepada proses hisab lah. Akan ada penghisaban. Nanti kita akan tunjukkan pada surah Yasin. Dekat mana ayat kita pasal hisab. Hisab ni maksudnya Allah Ta'ala akan audit kita. Allah Ta'ala akan tanya solat kita lah. Macam-macam Allah akan tanya untuk penghisapan. Okay. Kemudian, semasa nak menunggu hisab tu, maka matahari panas atas kepala, maka ada manusia, dia akan pergi cari telaga Al-Kausar yang ada dekat padang mahsyar. Ni ada hadis cerita. Okey, lepas tu kita letak flow dia telaga. Sebab apa? Sebab waktu matahari terik atas kepala tu, manusia akan kehausan. Maka Nabi SAW mempunyai satu telaga yang air dia daripada sungai Al-Kausar yang berada di dalam syurga. Kan nampak tak flow dia? Kena tengok dia punya flow anak panah dia. Carta alir dia ni, flow chart ni. Kemudian, tunggulah untuk apa? Tunggu untuk dihisap. Tetapi, sebelum itu, akan ada syafaat terbesar. Apa maksud syafaat terbesar ni? Syafaat terbesar ni maksud dia, manusia-manusia mereka pergi cari rasul-rasul minta tolong supaya cepat, kalau hisab ni panas ni, tak mampu nak tanggung. Dia panggil syafaat terbesar. Syafaat terbesar ni maksudnya
hanya Rasul SAW sahaja yang boleh bagi syafaat terbesar. Maksudnya, yang kita pernah dengar cerita, jumpa Adam tak boleh tolong, jumpa Nabi Musa tak boleh tolong, jumpa Nabi Nuh tak boleh tolong kan? Hanya Rasul SAW sahaja yang boleh tolong. Ini dipanggil syafaat al-uzma ataupun syafaat yang terbesar. Lepas tu, hisablah amal. Seorang-seorang dipanggil. Nanti kita sebut dalam surah Yasin. Macam mana Allah Ta'ala nak tahu saya dah buat apa? Kan? Macam mana Allah Ta'ala tahu amal saya selama 60 tahun, 70 tahun? Surah Yasin bagi tahu dekat kita. Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi tahu? Ada ke surah Yasin tu? Ada. Kejap lagi kita akan sebutkan. Okey, tunggu. Kemudian, lepas hisap amal tu nak kena buat apa? Maka nak tahu amal tu nak bagi grade berapa dekat kita. Kan? Amal tu, kalau amal tu banyak macam ni, nak bagi apa amal, nak bagi balasan dia, maka kena timbang amal. Tu dia panggil timbangan. Lepas semua dah ditimbang, kita semua akan lalu di atas api neraka. Lepas tu anak panah biru tunjuk ke api neraka tu, nak menunjukkan bahawa waktu kita lalu atas titian sirat yang halus, lebih halus daripada rambut, di bawah tu ada api neraka. Kita semua akan lalu neraka ni. Tapi kita bukan lalu saja, kita lintas di atasnya dengan titian sirat. Kemudian kalau berjaya sampai, lepas daripada api neraka tu, akan ke mana? Kita sambung. Maksudnya, kita semua akan sampai di satu tempat namanya Qantarah. Qantarah ni, tak pernah dengar Qantarah kan? Qantarah ni memang disebut dalam hadis Nabi SAW. Qantarah ni dia adalah checkpoint. Selepas titian halus tadi, dia jabatan juga. Jabatan ni, maksudnya dia dah dekat dah nak ke syurga. Maksudnya selepas berjaya lintas titian sirat ni, bawah tu api neraka, dalam hadis kata, kita akan berhenti sekejap sebelum kita masuk ke syurga. Namanya Qantarah. Okey. Lepas selesai dekat Qantarah tadi, kita tak boleh masuk syurga lagi tau. Sebab tu saya letakkan syurga ni dekat sini. Kenapa saya tak letak syurga selepas Qantarah? Kerana di sini akan ada syafaat dari Nabi SAW. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Kita semua tak akan boleh masuk syurga kalau Rasul SAW tak masuk syurga dulu. Faham tak maksud dia? Maksud dia, kalau kita layak masuk syurga pun, tapi kalau Nabi tak masuk dulu, sebab Nabi kena orang pertama masuk. Kalau Nabi tak masuk dulu, semua orang tak boleh masuk. Jadi, apabila Nabi masuk terlebih dahulu, itu dia panggil syafaat Nabi juga. Untuk kita semua masuk syurga. Lepas tu masuklah ke dalam syurga. Nanti kita akan sebutkan dalam surah Yasin. Ada Allah Ta'ala cerita dalam syurga. Dalam syurga ni kita akan buat apa? Sekejap lagi saya akan terangkan dalam surah Yasin tu. Kemudian, apabila masuk dalam syurga kan, ada orang yang Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Kan? Jadi macam mana nak tolong orang dalam neraka nak bawa keluar? Maka di dalam syurga tu, kita ada satu ruang, dia panggil syafaat lah. Syafaat. Maksudnya, Nabi-Nabi yang ada dalam tu boleh tolong, bantu orang dalam neraka tu bawa keluar. Para malaikat boleh bagi syafaat. Ahli syurga sendiri boleh bagi syafaat. Bawa keluar ahli neraka tu. Okey. Lepas mereka, kalau Allah izinkan dia dibawa keluar, kan, mereka tak boleh masuk syurga lagi tau. Sebab apa? Sebab mereka kan, siapa masuk neraka, mesti dia terbakar. Sebab api kan. Kalau kita baca panjang lebar, kalau kita belajar pasal orang masuk neraka ni, dia akan terbakar. Ada terbakar sampai buku lali, ada yang terbakar dah sampai ke peha kan. Jadi, dia tak ada masuk syurga lagi. Dia kena buat apa? Dia kena mandi dulu ada satu sungai. Dia panggil sungai kehidupan dalam hadis Nabi SAW. Sungai ni fungsinya apa? Untuk mengelokkan balik yang kaki terbakar tadi, yang badan terbakar tadi. Sungai ni. Dia akan bagi kulit, dia akan tukar kulit jadi cantik. Lepas tu, barulah dia boleh masuk syurga. Tapi dia masuk syurga yang level yang keberapa. Itu dalam hadis ada cerita. Maka, apabila dah masuk syurga, maka inilah sebenarnya
situasi-situasi yang ada pada tajuk alam akhirat. Maksud saya, kalau kita baca surah-surah yang makiyah, dia mesti ada tema akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar, anda akan jumpa situasi ni. Ada ayat, tak mesti semua maklumat tu ada. Mungkin ayat tu pasal bangkit dari kubur saja ke, mungkin ayat tu pasal tiupan sakakala saja ke, tetapi maklumat-maklumat ini dia akan ada dalam surah-surah makiyah. Ada tu maksud saya bukanlah semua maklumat ni dia ada, tapi akan ada sedikit sebanyak maklumat tentang hari akhirat. Okey, habis tajuk tentang kronologi di alam akhirat. Sekarang kita akan masuk dalam surah Yasin. Sebenarnya kita dah belajar surah Yasin tu, tapi kita tak sebut ayat saja. Okey, dalam nota yang saya ada buat edaran, saya ada beri kepada urustia, nanti pelajar-pelajar boleh minta nota tu. Saya izinkan untuk diguna pakai. Sebab dalam nota tu saya dah letakkan dah ayat berapa. Okey, tapi sebelum tu, apabila kita nak faham Quran, okey, perkara kedua, kita kena cari tema dia. Tema ataupun tujuan surah. Contohnya, okey, kita nak baca surah apa yang biasa kita baca. Contohnya, saya sukalah baca surah Sajadah contoh kan. Maka belajarlah surah apa. Cuba dapatkan dulu satu tema. Dia ada tema sentral dia. Kalau surah Al-Mulk, dia ada tema dia yang tertentu. Kalau baca surah Insan, dia ada tema dia. Kalau baca suratul Waqi'ah, dia ada tema dia. Jadi, sebelum masuk kepada ayat, tanya dulu. Saya nak tahu tema surah ni apa? Atau kalau tak nak guna tema, kita boleh tanya dari sudut tujuan, objektif surah-surah tu. Supaya apa? Kerana apa? Kerana tema ni, tujuan surah ni, dia beri kita gambaran awal. Ayat-ayat dalam surah tu ada cerita pasal apa. Jadi surah Yasin ni sebenarnya tema dia cerita tentang hari dihidupkan semula. Okey, tetapi surah Yasin ni bukan semata-mata nak kata hidup semula, tetapi surah Yasin ni dia membawa bukti bahawa kalau dah mati boleh hidup semula. Sebab tu surah Yasin surah yang memberikan pembuktian kalau dah mati boleh hidup semula. Setuju tak dengan tema ni? Pernah dengar tak tema macam ni? Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan bukti nanti pada ayat berapa ke ayat berapa dalam surah Yasin yang menunjukkan kepada tema surah ni. Okey, jangan buat kesimpulan lagi. Nanti dekat hujung, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan ketika itu, terserah kepada anda. Anda nak tak terima tema surah ni ataupun sebagainya. Tapi, kita dengar dulu, nanti saya akan tunjukkan. Jadi, kalau kita dah tahu tema ni macam ni, maknanya selama ni kita duk baca Yasin, nak terang hati baca Yasin. Betul tak? Orang Melayu kita ni, Yasin je. Tak apa. Sebab dia boleh baca Quran, tak apa, dapat syafaat, dapat pahala juga. Cuma, kenapalah diri tu tak berubah-ubah? Baca Yasin tiap minggu. Betul tak? Tapi, tak berubah-ubah perangai dia. Macam tak ingat mati. Macam tak ingat akhirat. Sebab apa? Sebab dia tak faham apa yang dia baca. Sepatutnya fungsi Quran ni bukan nak baca je, tetapi kita nak ambil teladan. Lepas saya baca surah Yasin ni, apa yang saya kena ubah? Apa saya kena baiki diri saya? Jadi kalau dia tahu tema, kalau dia tahu objektif surah tu, maka dia akan berubah. Oh, rupa-rupanya Yasin ni selama ni aku baca untuk terang hati, rupa-rupanya Yasin ni fungsinya untuk membuktikan nanti kalau mati boleh hidup semula. Kan nampak macam tak kena pula kan? Hati nak terang hati baca surah Yasin, tapi tema dia pasal kiamat. Tak apa, dia ayat Quran boleh dibaca
kerana ayat Quran ni dia adalah syifa. Semua ayat Quran adalah syifa sebenarnya. Tetapi tema dia yang betul, objektif surah Yasin sebenarnya dia pasal hari hidup semula. Tapi bukan cerita hidup semula saja. Tapi surah Yasin membuktikan bahawasanya manusia akan dihidupkan semula di hari akhirat. Maknanya kalau kita faham tema, sepatutnya kita ni berubahlah. Kalau dulu tak solat, dah jadi rajin solat. Sebab apa? Sebab aku terkesal sangat dengan surah Yasin. Nanti macam manalah aku nak dihidupkan di hari akhirat. Betul tak? Kalau dia tak amanah, dia akan jadi seorang yang amanah. Kalau dia seorang yang bakhil, kan, dia akan jadi seorang yang pemurah. Sebab apa? Sebab dia tahu nanti dia akan mati, dia akan hidup semula di hari akhirat, nak bawa apa? Kan? Maka dia akan berubah. Sebab itu betapa pentingnya memahami kandungan ayat di dalam surah-surah Al-Quran. Jadi tahniahlah kepada UTM kerana mengusahakan untuk memahami kandungan ayat Quran. Masya Allah. Satu usaha yang sangat patut dipuji dan patut diteruskan sampailah bila-bila. Okey. Dah dapat tema dia? Okey. Sekarang kita pergi kepada satu lagi petua kalau nak faham surah dalam Quran. Okey. Pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan dah dapat 2 maklumat. Maklumat pertama tadi apa? Kena tahu dulu suratul Makkiyah ke Madaniyah. Okey, jangan cepat-cepat nak pergi ayat pertama. Tunggu dulu. Belajar yang tu. Yang kedua, kita kena dapatkan tema bagi setiap surah. Yang ketiga, kalau nak tahu keseluruhan ayat dalam satu surah tu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, cuba tengok pembukaan dengan penutup surah. Dia ada sesuatu maklumat kat situ. Tuan-tuan bukalah surah apa pun. Cari pembukaan dengan penutup, nanti akan ada satu kesimpulan. Dia seolah-olah macam ni. Pembuka surah dengan penutup surah, nanti dia akan keluar satu kesimpulannya. Maknanya permulaan bergabung dengan penutup, meletup. Kan? Pembuka dengan penutup surah bergabung. Bergabung tu nanti kita akan jumpa, kesimpulannya. Macam mana kita boleh buat kesimpulan sedangkan kita tak masuk lagi 83 ayat, betul tak? Dia dipanggil smart. Orang smart belajar Quran. Kan? Cara dia macam mana? Tengok pembuka, tengok penutup. Dapat jawapan dia. Iya. Kata dalam Quran, bukalah surah mana-mana pun. Pembuka dan penutup. Okey, tengok pembuka surah Yasin. Kita belajar cepat habis. Kita dah buat pembuka, kita buat penutup. Masuk penutup, tamatlah. Bak dah habiskan. Okey, kita tengok permulaan surah Yasin. Okey, surah Yasin ni, kalau kita baca permulaan ni tidak semestinya mesti ayat pertama, tidak. Permulaan ni kadang-kadang ada 10 ayat pertama, kadang-kadang 5 ayat pertama, kadang-kadang. Dia macam tu. Dia memang pembukaan surah ni bukan bermakna mesti ayat pertama, tak. Dia ada kelompok-kelompok ayat. Macam 10 ayat pertama ke, 12 ayat pertama ke, itu juga dipanggil pembukaan dia. Jadi, kalau kita tengok dekat permulaan surah Yasin ni, elok kita kata pembukaan lah. Kalau permulaan tu bukan orang ingat ayat pertama. Tapi pembukaan surah Yasin ni cerita tentang hidup orang yang mati. Ya ke? Ada tak maklumat dalam ayat mana kata pembukaan surah Yasin ada cerita tentang orang yang dah mati nanti hidup semula? Ada. Okay, kita tengok ayat berapa. Ini ayat berapa ni? Ayat nombor 12 kan? Ayat 12 ni dia masih lagi pembukaan. Kalau kita baca ayat nombor 12, cuba tengok elok-elok ayat dia kan. Kita tengok ayat dia yang dalam nota tu saya telah warnakan dengan warna merah. Itulah pembukaan dia. Allah Ta'ala kata apa? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan. Nuhyi, menghidupkan. Siapa? Al-mauta. Orang yang mati. Tengok, surah Yasin, dia cerita pasal ada orang mati, hidup balik semula.
Hidup kat mana ni? Tentulah hidup di hari kiamat. Lepas tu ayat 12 ni. Ayat 12 ni sebenarnya ayat dia walaupun ayat satu ayat, tapi dia dah letakkan dalam kiamat tu perkara besar apa ada dekat hisab. Cuba kita baca ayat dia sampai habis. Lepas orang tu dah hidup semula lepas mati, Tuhan kata apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan segala yang mereka telah buat. Maksudnya, apa kita pernah buat masa kita hidup sebenarnya dia telah tertulis. Betul tak? Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Segala kesan yang mereka tinggalkan pun ada. Maksud dia, yang kesan tu maksudnya contoh, waktu kita hidup kan, kita selalu kita buat contoh-contoh baik, patut orang ikut kita. Contohnya kita buat satu contoh yang terbaik. Kita tunjuk satu contoh baik, orang ikut kita. Orang ikut kita, maksudnya walaupun kita dah mati, tapi pahala kita berjalan. Sebab apa? Sebab kitalah yang pernah memberikan contoh yang baik. Itu dipanggil kesan. Okey. Lepas tu, Tuhan tutup ayat ni pasal apa? Wa kulla syai'in ahfainahu fi imamin mubin. Tuhan kata semua perkara kami telah catatkan dia berada di dalam kitab yang nyata. Apa dia? Kata para ulama tafsir, yang tepatnya adalah Lauhul Mahfuz. Okey. Kalau kita baca ayat 12 ni kan, amati betul-betul, faham ayat 12 ni, kita akan dapat maklumat apa yang Allah nak bagi kita ni sebenarnya. Ini masih pembukaan dia. Okey. Apa yang kita dapat belajar? Cuba kita faham ayat ni pasal apa kan. Pergi ayat 12. Jadi kalau kita faham dekat sini, sebenarnya ayat 12 ni, Allah nak cerita hidup semula di hari kiamat. Lepas tu, macam mana Allah Ta'ala nak balas apa yang kita pernah buat dekat dunia. Allah Ta'ala kata apa? Kan ada tulis, kan ada tulis dulu kau buat apa, masa kau jadi pelajar dulu kau buat apa, kan? Apa dah buat dekat dunia ni? Kan Allah Ta'ala kata telah ditulis. Lepas tu kesan-kesan pergi masjid nanti akan ada ditulis berapa langkahnya. Lepas tu waktu mati dulu ada tak buat contoh-contoh yang orang ikut walaupun kita dah tak ada. Itu pun akan dicatat. Semua maklumat tu akan ada. Kenapa Allah sebut maklumat tu akan ada? Benda dah ditulis, menunjukkan bahawa itulah sebenarnya yang Allah Ta'ala akan gunakan nak hisap kita apabila kita hidup balik. Kalau ada orang kata dia ragu-ragu, ya ke? Tak tersilap ke tulis tu? Kan? Allah kata dekat hujung sekali, Tuhan kata apa? Semua itu berada di Imamin Mubin. Ada dekat Lauhul Mahfuz. Jadi ayat 12 ni cerita pasal apa sebenarnya? Jadi ayat 12 ni permulaan dia cerita pasal apa? Hidupkan orang mati, cerita tentang balasan apa nak dapat. Macam mana nak bagi balasan? Kita jumpa kan? Jadi kalau orang faham ayat 12 ni, kita akan jadi berubahlah. Kita akan jadi lebih baik. Kita akan jadi rajin. Kita akan jadi amanah. Dekat sini. Sebab apa? Sebab apa yang kita buat dekat muka bumi ni, dia akan tertulis. Allah Ta'ala mengetahui. Itu dekat pembukaan. Kita pergi dekat penutup pula. Kita pergi dekat penutup. Dan nak habis dah baca surah Yasin kan? Kita pergi dekat penutup. Waktu kita pergi dekat penutup surah Yasin, ingat, kalau sebut penutup, tidak semestinya ayat terakhir semata-mata. Contohnya, kalau surah Yasin, penutup dia bukanlah semestinya mesti ayat nombor 83 hujung sekali, itu tak mestinya macam tu. Kalau istilah penutup, kadang-kadang 5 ayat terakhir, kadang-kadang mungkin 7 ayat terakhir dekat situ. Kena faham maklumat tu. Jangan ingat penutup mesti ayat terakhir saja. Tak. Macam begitu juga pembukaan. Ini ilmu yang pelajar-pelajar tuan-tuan dan puan kena pegang. Ambil maklumat ni. Kalau boleh ambil maklumat ni, cari setiap surah. Contohnya, Baqarah pembuka dia apa? Penutup dia apa? Saya dah tahu dah maklumat Al-Baqarah. Macam mana tahu? Sebab anda tahu pembuka dengan penutup. Itu juga di antara kaedah dia. Buka Ali Imran macam tu juga. Buka pembuka, buka penutup. Baca surah Al-Ma'idah. Buka pembuka, buka penutup.
dapat kesimpulan dia. Tak percaya ataupun kalau nak jadi kukuhkan lagi, cuba buat. Cari-cari maklumat tu. Itulah sebenarnya di antara kaedah. Nak faham Quran, bukan sekadar tengok surah apa, tema dia apa, kena tengok juga pembuka dan penutup. Jadi waktu kita buka pada penutup surah Yasin ni, kita ambil lah penutup tu, kita ambil ayat hujung. Tapi ingat ya, kalau sebut penutup, tidak semestinya bisa ayat terakhir sahaja. Kadang 5 ayat terakhir dan sebagainya. Kita tengok ayat last sekali lah. Nak habis dah surah Yasin. Alhamdulillah. Cepat kan kita belajar? Smart kita belajar. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ayat 83 ni surah Yasin, Allah Ta'ala tutup dengan mensucikan diri dia. Allah bertasbih memuji dirinya sendiri. Allah kata, oleh maka kata Allah, Maha Suci Tuhan yang di tangannya, maksudnya kekuasaan Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu. Maksudnya penutup surah Yasin, cerita pasal Allah tak? Ingat tak tadi tema tentang ketuhanan? Inilah pasal Allah. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita yang baca surah Yasin, kau nak tahu tak? Kan kita nak habis surah Yasin kan? Tak sabar-sabar nak habis surah Yasin, Allah bagi tahu. Allah tak kata segala, Allah tak kata malaku tu, maksudnya pemerintahan kan dan sebagainya, dia berada di bawah tangan Allah. Pemerintah, tak kisahlah sama ada dekat dunia ke, di hari akhirat ke, Tuhan kata malakutu. Allah kata pemerintahan dia, pentadbiran dia, semua berada di tangan dia. Lepas tu, last kali, Allah Ta'ala sebut apa? Wa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Penutup dia. Jadi, orang baca surah Yasin ni, sepatutnya apabila dia ending ayat 83, dah akan ingat apa? Dah akan ingat, rupa-rupanya kita ni akan kembali bertemu dengan Allah. Betul tak kan? Kalau dia faham lah. Itu kalau orang faham, dia ambil pengajaran. Sudah akan berubah. Dia akan jadi seorang yang lebih, sebab apa? Sebab dia tahu, dia akan mati. Kita nak pergi berjumpa, kita akan nak pergi bertemu dengan Allah. Lepas tu surah Yasin disebut tentang maklumat ni. Tapi sebab orang tak faham, menyebabkan diri tak berubah-ubah. Macam seolah-olah kiamat tu tak ada. Sedangkan kiamat tu ada, dinyatakan dalam surah Yasin. Jadi, di sinilah maklumat yang pelajar-pelajar, tuan-tuan dan perempuan boleh dapat. Kan, kesimpulan dia apa? Pembukaan tadi cerita tentang lepas mati, hidup semula. Lepas tu penutup dia pun cerita kembali kepada Allah. Jadi, kena tak pada tema tadi? Jadi surah Yasin ni sebenarnya, Allah nak bagi tahu pada kita, nanti kalau kita mati, kita hidup semula. Ada tak orang yang tak percaya? Jawapannya ada. Tapi surah Yasin, dia memberikan jawapan. Siapa tak percaya, okey, Allah bagi bukti 1, bukti 2 dan sebagainya. Okey, nampak tak penutupnya? Maka habislah surah Yasin. Selesailah. Okey, dapat tadi maklumat tadi ya. Okey, untuk kukuhkan lagi maklumat ni, mari kita masuk kepada sinopsis surah Yasin. Okey. Dekat dalam nota tu, saya dah letakkan dekat setiap poin ni nombor ayat. Kalau jumpa A1 tu maksudnya ayat 1. A tu adalah ayat. Mudah je faham. Siapa boleh ikut flow chart yang saya buat ni, dia akan faham. 83 ayat. Dia sebenarnya surah Yasin ni, kita boleh menggunakan pendekatan, tuan-tuan boleh guna pendekatan buat satu flow chart. Flow chart tu carta alih. Ya, boleh buat. Dia bukan, surah Yasin ni dia bukan cerita dia macam, ayat ni pasal lain, ayat ni pasal topik lain. Tak. Sebenarnya, dia akan pergi kepada satu saja. Sebab tu penting cari tema tadi.
Apa tu peta cari tema tadi? Tema tadi kan? Jadi semua ayat yang dalam surah Yasin tu sebenarnya dia nak pergi kepada tema yang kita sebutkan tadi pada peringkat awal. Sebab tu kalau belajar macam ni sebenarnya, mudah je faham surah Yasin. Iya, mudah. Surahnya mudah je. Okey ya. Tapi dengan waktu yang agak terbatas, saya mohon ampun dan maaf lah sebab saya memang tak dapat nak terangkan ayat by ayat. Tapi dekat nota tu saya dah masukkan nombor ayat dia. Senang je. Okey, tolong ikut flow chart tu. Kalau nak panah tu ikut dia punya penceritaan dia. Nanti akan faham lah. Sampailah ayat ke berapa? Sampailah ayat nombor 83. Jadi dekat kotak-kotak kuning tu, itu adalah nombor ayat. Okey, jelas ya? Okey, sekarang kita pergi dekat sinopsis. Sinopsis ni sebenarnya panjang. Tapi tak apa. Kita dapat, paling penting kita tahu. Yang paling penting kita dah tahu dah. Kesimpulan surah Yasin ni pasal apa? Sebab kita tahu pada tema tadi kan. Kita tengok pembuka dan penutupnya. Okey. Untuk memudahkan perbincangan kita, apa kata kita fokus kepada tajuk tema surah Yasin ni adalah untuk membuktikan kepada manusia bahawa kalau dah mati nanti boleh hidup semula. Kalau kita baca surah Yasin, kita bukan tak percaya, kita percaya. Tapi kalau kita baca surah Yasin, kita akan lebih percaya. Maka kalau percaya itu sudah makin bertambah, maka kita akan buktikan dengan amal perbuatan. Okey, saya tunjukkan pada pelajar-pelajar, tuan-tuan dan perempuan ya, tentang ayat surah Yasin ni sebenarnya dia memang cerita pasal hari kiamat. Okey, saya tunjukkan bukti dia. Okey, begini. Waktu kita baca ayat 12 tadi, masih ingat dekat pembukaan kan? Dekat kotak yang warna oranye ni. Nampak tak ya? Okey, setelah hidup semula nanti di hari akhirat, kita bergantung kepada amal apa yang telah tertulis. Masih ingat lagi ayat 12 tadi? Maksudnya, dekat ayat 12, maknanya 12 ayat yang pertama, bacalah ayat 1, 2, 3 sampai 12, kesimpulan je ayat nombor 12. Maksudnya 12 ayat pertama. Okey? 12 ayat pertama dekat pembukaan tu, dia punya kesimpulan dia dekat mana duduk dia? Duduk kat ayat nombor 12. Ayat nombor 12 tu. Okey. Lepas tu, cari lagi maklumat. Lepas tu kita baca. Okey. Ayat 13 sampai 29. Nampak tak? Okey. Ayat 13 sampai 29 ni, okey, dia ayat 13 sampai 29 sampai 30 31 dekat kotak yang warna oranye ni, warna oranye ke kuning ni. Okey. Okey, dekat sini dia duduk tema apa? Kalau saya tanya, ingat tak tadi kita kata kalau surah Makiyah dia mesti cerita pasal kerasulan kan? Sebenarnya ayat 13 sampai 31 ni dia cerita pasal kerasulan. Dia cerita pasal ada rasul-rasul tu, rasul-rasul tu pernah Allah hantar. Lepas tu kaum-kaum dia buat apa dekat diorang. Ada kaum, cuba tengok yang kotak anak panah yang 2 hijau. Kan nampak tak? Nampak tak yang belah kalau belah kiri kita, jumpa tak yang menolak. Lepas tu ada yang menerima. Siapa yang menolak tu? Ada umat dia tolak 3 rasul ni. Ada umat yang terima 3 rasul ni. Ingat tak saya sebut tadi tu kan? Jadi dalam surah Yasin, dia cerita pasal rasul dulu. Ada cerita pasal, ada masukkan maklumat tentang rasul. Inilah ayat dia, 39, ayat nombor 13, sampailah 31. Tapi kalau kita belajar ayat per ayat, insyaAllah kita faham lah. Tapi saya sebut duduk cerita pasal apa. Okay, kemudian. Tengok ya. Okey, lepas tu ayat 13 sampai 29 ni, saya dah letakkan perincian dia. Ikut je flow saya buat ni. Ini sebenarnya ayat Quran, cuma saya letakkan dalam isi penting. Kisah sebuah kota ayat 13. Apa dia? Hantar 2 rasul. Tapi penduduk kampung tu tak percaya. Lepas tu hantar rasul ketiga pula. Mereka tak percaya juga. Lepas tu,
Cerita dia. Kalau boleh ikut flow chart ni, insya-Allah boleh faham. Sebab kalau kita baca ayat kan dalam bentuk ayat tu kan atas ke bawah. Jadi takut kita terputus maklumat tadi, maka elok kita keluarkan buat dalam bentuk flow chart. Akan dapat jadi satu cerita yang senang je faham cerita dia, betul. Sebenarnya memang senang. Okey. Kemudian ayat 19 apa? Ayat 20 apa? Datang seorang lelaki. Lepas tu berlakulah dialog sampailah ayat nombor 29. Ayat 29 ni penduduk kampung tu mati. Allah hantar satu suara macam supersonik. Kan? Suara kuat, mati semua penduduk kampung tu. Itu Allah tak nak cerita. Maksudnya pasal apa? Pasal mati kan? Tapi kita tengok. Okey, lepas tu kan, lepas cerita pasal mati, tiba-tiba ayat 32, kenapa saya letak ayat 32 ni? Sebab ayat 32 ni dia jadi ending kepada kumpulan ayat 13 sampai ayat nombor 31 tadi. Ingat tak? Kalau ayat yang pertama sampai ayat nombor 12, endingnya dekat ayat 12. Pasal hidup ke orang mati kan? Lepas tu kumpulan ayat nombor 13 sampai nombor 32, ending dia dekat ayat 32. Baca ayat 32 cerita pasal apa? Allah Ta'ala akan himpunkan semua di hari akhirat. Nampak tak? Pasal akhirat juga kan? Nampak tak? Kan? Ayat 12 tadi pasal mati, hidup semula. Ayat 32 pun sebut tentang nanti Allah himpunkan manusia di hari akhirat. Cuba baca ayat nombor 32. Akan jumpa maklumat ni. Okey, lepas tu masuk pula dalam cerita lain. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 33. Kan? Ayat 32 tadi pasal kiamat kan? Lepas tu ayat 33 sampailah 41. Ayat 33 sampailah 44. Dia cerita tentang dunia ni. Alam sekeliling kita ni. Alam dekat langit, alam dekat bumi. Okey. Ayat 33 sampai 44. Okey. Kalau orang tanya lah, Ustaz, apa perkaitan antara ayat 33 sampai 44 ni dengan hari kiamat? Sebab tu saya kata, kalau kita belajar, sebenarnya dia bukan cerita lain. Bukanlah maksudnya ayat 32 ni habis, tamat pasal kiamat. Lepas tu masuk topik lain. Sebenarnya tak. Dia masih lagi ada kaitan dengan kiamat tadi. Apa perkaitan dia? Sebab tu kalau kita belajar, setiap ayat dia ada connection dia. Jadi macam mana kita nak buat? Sebenarnya, ayat 33 sampai ayat nombor 44 ni, okey, ayat 33 sampai 44 ni fungsi dia untuk apa tau? Yang atas sekali, nampak tak? Ni. Ayat 33 sampai 44 ni fungsi dia nak menunjukkan Allah tu berkuasa. Allah tu berkuasa. Kenapa Allah perlu buktikan dia berkuasa? Sebab dia nak kaitkan dengan ayat nombor 32. Sebab kalau ada orang kata, macam mana nak himpunkan semua orang kalau dah mati daripada Adam sampai orang terakhir kan? Contoh kalau orang tanya. Allah Ta'ala kata apa? Okey, kau baca ayat setelah dia. Sebenarnya, fungsi ayat 33 sampai 44 ni, fungsi dia adalah untuk mengukuhkan, membuktikan bahawa Allah ini berkuasa untuk menghimpunkan semua manusia di hari akhirat. Itulah dia punya connection dia. Dia bukan ayat 33 ni, dia dah masuk cerita lain. Tak. Ayat 33 sampai 44, fungsi dia untuk apa? Membuktikan Allah berkuasa. Untuk apa? Menghimpunkan semua manusia nanti. Apa bukti dia?
Maka bukti yang Allah Ta'ala nak suruh kita amati, kita berfikir, Allah bagi bukti yang kita boleh nampak lah. Dengan mata kita, telinga kita, deria kita ni, Allah bagi bukti. Allah bagi bukti tu, kita tengok ayat dia. Okay, Allah bagi 2 jenis bukti. Satu bukti yang ada dekat bumi. Ada satu bukti Allah itu ada di langit, penciptaan di langit. Nampak tak 2 benda ni? Bumi, langit. Kita boleh nampak bumi, kita juga boleh nampak langit. Kan? Jadi, dekat bumi tu Allah pecahkan. Ada bukti Allah berkuasa di bumi itu di daratan. Ada bukti Allah berkuasa itu boleh nampak kalau berada di lautan. Okey, nampak tak cara dia? Tapi kalau kita tak buat flow macam ni, kita akan jadi macam banyaknya konten apa dan surah Yasin tu, kita akan jadi macam kita ingat tajuk ni ada, tajuk ni. Sebenarnya tak. Semua ayat dalam surah Yasin dia akan pergi kepada tema tadi tu. Patut kita tengok tema. Kalau orang tanya, apa perkaitan cerita tentang bumi dekat langit ni Ustaz? Sebab itu, ayat tu kena faham. Wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum tu fungsinya untuk apa? Dan bukti-bukti Allah itu berkuasa. Allah Ta'ala kata, bukti tu ada dekat darat. Bukti tu ada dekat laut. Okey, nak tahu bukti kat darat tu apa? Dan bukti dekat laut tu apa? Bukalah ayat tu satu persatu. Okey, tengok. Bukti dekat darat tu, Allah bawa bukti bumi yang mati. Betul tak? Ayat berapa bumi yang mati? Ayat 23 kan? Kan? Allah bawa bukti apa? Allah bawa bukti bijian, kebun tamar, kebun anggur, mata air. Saya dah letakkan ayat berapa. Senang tak faham? Okey. Biji-bijian ni, dia tak akan tumbuh kalau Allah tak hidupkan bumi tu yang mati. Faham tak? Ayat sebenarnya cerita, dia punya core cerita dia, biji-bijian, kebun-kebun tambak, kebun-kebun anggur, mata air ni sebenarnya, ia bergantung kepada bumi yang kering kontang, yang gersang tanah dia yang mati tu. Kalau tanah tu kering kontang, gersang, macam mana nak keluar padi, macam mana nak keluar gandum, betul tak? Kat situ. Jelas boleh faham kat situ. Jadi, okey, cuma kita kena cari lagi relevan dia dengan tema kita kiamat. Dengan tema kita kiamat kan. Contoh, kalaulah kita kritis, kita fikir, saya tak nampak pun Ustaz kaitan bumi yang mati Allah hidupkan tu dengan hari kiamat. Sebenarnya ada. Nanti apabila kita belajar, kita akan tahu. Okey. Macam mana kita nak tahu? Okey. Begini. Cuba kita baca hadis ni. Riwayat Muslim. Kita tengok ya. Betapa bijaksananya Allah Ta'ala bawa kita dalam surah Yasin. Tapi kita dah faham ni, Masya Allah. Tengok. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata macam mana kita akan hidup semula. Sabda Nabi SAW, jarak antara 2 tiupan adalah 40. Maksudnya tiup yang pertama, tiup kedua, jarak dia 40. Okey. Kemudian Nabi kata, Allah akan turunkan air hujan dari langit. Lalu mereka yang mati itu akan hidup semula macam sayur-sayur yang asalnya tak keluar dari bumi, tumbuh subur. Nampak tak? Rupa-rupanya kita ni nanti kalau kita mati, duduk dalam tanah, tulang-tulang kita hancur duduk dalam tanah, macam mana kita nak hidup? Ayat 12 kita baca mula-mula tadi, Allah tak sebut macam mana kita hidup. Cuma Allah Ta'ala kata, Inna nahnu nuhyil mauta. Tapi kita baca surah Yasin, Allah Ta'ala bagi tahu apa? Kita hidup macam ayat ni lah. Nampak tak ayat yang Allah kata, bumi yang mati wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Kalau kita tak belajar, kita akan jadi macam
Sikit-sikit jumpa ayat bumi yang mati, kemudian Allah hidupkan. Betul tak? Apa jawapan sebenar? Kenapa Allah Ta'ala kata bumi yang mati, kemudian Allah hidupkan? Maksud dia, macam mana bumi yang kering kontang boleh hidup? Tentulah ada air hujan yang turun. Lepas air hujan turun, jadi bumi tu yang kering kontang, maka dia bertambah subur. Maka tanaman yang duduk dekat bumi tadi, keluarlah biji-bijian, keluarlah benih pokok tamal, keluarlah benih-benih anggur, keluarlah mata air. Okey, apa relatednya dengan hari kiamat, tema yang kita belajar tadi? Kalau baca hadis ni, kita jumpa jawapan dia. Rupa-rupanya kita nanti macam mana Allah hidupkan kita kan? Sama je macam mana kalau kita tanam benih apa. Contohnya kita tanam pokok, macam contoh kita tanam benih kacang. Kan? Tanam dalam tanah kan? So macam mana kacang tu nak hidup? Kita kena siram dia. Lepas tu dia akan tumbuh keluar daun-daun. Macam itulah nanti, kita nanti duduk dalam kubur, dah ada dalam tanah. Macam mana Allah hidupkan? Allah akan turunkan air hujan. Lepas tu daging-daging kita tumbuh balik semula macam sayur-sayur tu. Itu Nabi sebut dalam hadis tadi. Maknanya ada sebab lah Allah Ta'ala kata bumi yang mati tu Allah Ta'ala hidupkan. Nampak tak? Okey, tak apa. Saya buktikan lagi. Okey, cuba tengok gambar ni. Okey, kalaulah orang tanya, macam mana Allah hidupkan kita, Ustaz? Kalau tengok gambar ni, cuba tengok yang koksik ni kan. Saya selalu panggil dia betul. Yang bawah sekali tu. Nampak tak? Di bawah tulang belakang kita ni ada satu tulang kecil. Koksik ni. Tulang ni saya tak tahu lah apa nama dia. Okey, tulang ni kalau kita masuk dalam kubur, tulang yang belakang ni dia memang tak akan dimakan oleh tanah. Maksudnya dia tak akan hancur. Itu dinamakan tulang sulbi ke Ustaz? Betul. Dia tulang sulbi ataupun tulang ekor. Istilah sains dia yang ni. Koksik. Tulang ni, kita tengok lagi gambar dia. Kalau tengok dia sudut sisi belakang, sisi tepi dia. Setiap kita ada tulang ni. Dekat bawah ni. Ni tengok sisi depan. Ni sisi belah kanan, belah kiri kan nampak. Dia peta depan dengan belakang. Okey, kenapa dengan tulang ni? Kita tengok gambar depan dekat sinilah. Okey, sebenarnya ada hadis cerita. Kalau kita baca hadis tadi kan, tak habis lagi. Macam mana Allah Ta'ala boleh hidupkan kita dengan tulang tu? Kan mula-mula hujan turun dari langit. Sebenarnya di hari kiamat macam tu. Hujan akan turun. Lepas tu Nabi kata apa? Tidak ada sesuatu pun daripada tubuh manusia yang kekal. Maksudnya kalau kita mati, habis semua. Tulang tangan kita dimakan oleh tanah, kaki tulang kita dimakan oleh tanah. Yang kekal apa? Satu tulang je kata Nabi. Nabi kata ada satu tulang, azma. Wahidan, satu tulang. Nabi kata yang mana tulang tu kata Nabi, daripada tulang itulah semua makhluk akan disusun kembali. Maknanya tulang kita yang satu yang kecil tadi tu, yang tulang koksik tadi tu, Allah Ta'ala turunkan air hujan, daripada tulang itulah akan tumbuh balik daging-daging kita yang dah hancur masuk dalam tanah tu, tumbuh balik daging-daging kita, hidup balik di hari kiamat. Jadi ada tak relatednya dengan bumi Allah mati hidupkan? Kalau kita tak belajar tema, kita tak tahu tentang maklumat pembuka penutup, kita akan nampak macam biasa je bumi yang mati tu. Betul lah, bumi tu gersang, dia dapat keluar bijian. Sebenarnya Allah Ta'ala cerita bumi yang mati ni umpama kita yang mati duduk dalam tanah. Macam mana kita boleh hidup sama macam biji-bijian ni kan, dia macam tulang kita lah. Bentuk dia kan biji-biji kan, duduk dalam tanah. Macam mana dia nak keluar biji-bijian tu? Allah Ta'ala turunlah hujan dekat tanah tu, kena dekat biji-biji tu, tumbuhlah biji-bijian, kata Allah. Macam hadis tadi kata, sama juga sebenarnya dengan kita semua macam tu juga. Jadi kita ni tumbuh, hidup balik daripada satu tulang yang saya tunjukkan tadi. Jadi moga-moga kita faham. Patutlah Tuhan kata wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Kalau tidak kita tak faham apa related bumi yang mati dihidupkan tu. Rupa-rupanya Tuhan nak cakap dekat kita.
Tuhan nak bagi tu dekat kita. Jelas Okey, tak apa. Kita lanjutkan lagi. Okey, kita sampai ayat berapa dah? Cepat kita belajar kan? Lepas tu, sampai ayat nombor 36. Okey, ayat 36 ni Allah Ta'ala membuktikan dia berkuasa apa? Allah Ta'ala cerita bahawa kita ni semua ada pasangan. Pasangan ni bukanlah pasangan suami isteri. Pasangan dekat sini, setiap yang Allah ciptakan dalam hidup kita semua ni, dia akan ada, contoh, kalau ada perempuan, adalah lelaki. Kalau ada jantan, adalah betina. Sebab tu dalam hidup kita, ada tak semua orang senang? Tak ada. Mesti ada yang susah. Ada. Kalau ada orang yang gagal, mesti ada orang yang berjaya. Kalau ada orang yang gembira, mesti ada orang sedih. Kenapa dunia kita macam tu? Sebenarnya memang Allah Ta'ala ciptakan semua makhluk macam tu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Tetapi isu dia adalah apa relatednya? Kenapa Allah Ta'ala cerita dia itu berkuasa menciptakan semua tu ada pasangan? Kenapa? Okey, kalau saya tanya soalan. Kalau dunia, pasangan dia apa dunia? Dunia pasangannya apa? Pasangannya adalah kiamat. Kalau syurga pasangannya apa? Neraka. Kalau langit pasangannya apa? Bumi. Kalau bulan pasangan dia apa? Matahari. Kalau darat pasangan dia apa? Lautan. Selama ni kita baca pasangan. Sebenarnya ada sesuatu di sebalik Allah Ta'ala sebut tu. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ingatkan pada kita apa? Kau ingat dunia ni dia ada pasangan dia tahu. Pasangan dia apa? Tu akhirat. Dia tak boleh dunia je, lepas tu tak pergi akhirat. Tak ada. Sebab semua benda tu dijadikan pasangan. Dekat situ. Syurga, pasangannya apa? Neraka. Okay. Tuan-tuan dapat tak faham sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita selama ni pada ayat nombor 36. Sebenarnya dia ada kaitan tau dengan dia masih lagi tak, dia masih tidak terputus dengan pada tajuk mula-mula tadi. Allah Ta'ala bagi tahu kekuasaan. Sebenarnya dalam masa yang sama Allah nak menunjukkan kekuasaan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan cari kalau tuan-tuan belajar sains kan, kalau tuan-tuan belajar electrical ke, tuan-tuan belajar, saya tak tahulah istilah-istilah tu. Setiap yang Allah jadikan dalam muka bumi ni semua dari pasangan. Ada negatif, ada positif, ada elektron, ada petrol. Saya tak tahulah istilah tu kan. Betul tuan-tuan. Tapi sebenarnya, kalau kita nak ambil semua isu, Allah ingatkan kita lah. Ingat, pasangan hidup tu, kalau kita hidup, pasangan dia apa? Mati. Betul tak pasangan dia? Kalau dunia, pasangannya apa? Akhirat. Jangan lupa tu. Okey, selesai. Okey, lepas tu kan, kita pergi ayat berikutnya. Ada waktu lagi kan? Ada waktu sikit lagi. 15 minit sebelum saya buka soalan. Okey, tuan-tuan tengok ya. Kita tengok ya. Kita pergi ayat nombor berapa sekarang? Kita nak pergi ayat nombor 37. Kita tengok dulu ayat nombor 37 dengan ayat nombor 40. Okey, dekat sini, ayat 37 sampai 40 ni Allah bawa kita cerita dekat langit pula. Ini cerita pasal benda dekat langit. Ingat tak tadi, mula-mula kita sebut apa? Cara Allah Ta'ala cerita. Mula-mula dekat mana? Dekat darat kan? Betul? Allah Ta'ala cerita kita di daratan. Dekat daratan ayat 33 sampai 36. Tapi dekat lautan tak pergi lagi. Allah bawa kita dekat darat dulu. 33 sampai 36. Allah bawa kita naik ke langit dulu. Jom naik ke langit. Allah bawa kita naik ke langit. Tengok dekat langit tu. Tengok dekat langit tu. Langit tu ada apa? Bermula ayat 37 sampai 40. Okey. Tuan-tuan dan perempuan. Ayat 36 pasal apa? Pasangan kan? Betul tak? Kita sebut pasangan kan? Okey. Saya tanya. Kalau langit, pasangan dia apa? Bumi. Betul? Kalau darat, pasangannya apa? Lautan. Betul? Kalau malam, pasangan dia apa? Siang. Kita tengok. Dari bermula ayat 37 ni, cara Allah Ta'ala sebut ayat tu dalam bentuk pasangan. Nak tengok pasangan dia. Allah Ta'ala sebut lah. Tengok. Ayat 37 tu pasal apa?
Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tukar siang yang asal-asal ada cahaya, tiba-tiba jadi gelap. Kan bentuk pasangan tu. Siang, pasangannya malam. Cahaya, pasangannya adalah gelap. Pasangan tak tu? Pasangan sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak kata bahawa, cuba kau fikir, mula-mula siang, tiba-tiba, macam mana boleh jadi gelap satu dunia ni seolah macam ada satu kelambu tarik. Jadi gelap. Kan? Tapi dalam masa yang sama, Tuhan nak bagi tahu pada kita, itulah contoh pasangan. Kalau pasangannya ada siang, dia tak boleh siang je kerana dia ada pasangan dia. Apa? Malam. Jelas apa? Okey. Lepas tu, tengok Allah Ta'ala cerita pasangan. Kalau ada matahari, pasangannya adalah bulan. Tengok. Allah sebut 38 pasal matahari, lepas tu Allah sebut pasal bulan. Jadi, bijaknya Allah Ta'ala kan, waktu dia cerita ni, disebut dalam bentuk pasangan juga kan. Lepas tu Allah sebut pada ayat nombor 40. Kan Allah bagi tahu yang matahari tak boleh kejar bulan, malam tak boleh pintas siang. Kerana memang telah Allah tetapkan dah. Dekat situ. Sebenarnya, dalam erti kata lain, Tuhan nak kata, siapa yang buat semua tu? Siapa yang boleh nak siang je? Tak ada siapa boleh kontrol siang je. Tak ada. Allah. Siapa yang jaga matahari tu? Jawapannya Allah. Siapa jaga bulan tu? Jawapannya Allah. Siapa yang boleh jaga matahari kan? Duduk pusing kan? Matahari kan? Kenapa dia tak lari pada orbit dia? Allah lah. Allah yang jaga. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut dia tu pasal matahari? Sebenarnya maklumat-maklumat ni nak menunjukkan dia tu berkuasa. Dia berkuasa. Dia boleh buat apa saja. Maka di antara dia boleh buat, dia boleh hidupkan balik orang dah mati. Tapi dalam masa yang sama, Tuhan nak tunjukkan. Ni kau nak tengok contoh pasangan kan? Tengoklah. Kan siang, pasangannya malam. Matahari bulan. Tengok. Okey, lepas tu kan, tak habis lagi tau. Kita lanjutkan sikit lagi. Okey, waktu kita belajar pasal bulan kan? Waktu kita belajar pasal bulan, ayat pasal bulan tu pasal apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim kan? Kalau kita tak belajar, kita faham pasal bulan saja yang dia beredar ikut fasa-fasa dia kan, manazil. Tapi Allah Ta'ala Maha bijaksana. Ingat, dia mesti ada yang tersurat, dia ada yang tersirat. Yang tersuratnya Allah bagi tahu bulan, kalau dia datang, dia muncul, dia akan ikut fasa by fasa by fasa by fasa tu. Okey, kalau kita tengok gambar, memang macam itulah bulan. Mula-mula waktu dia keluar hari pertama, satu hari bulan keluar bentuk macam mana? Sampai berapa hari bulan? Sampai dah tengah-tengah bulan, itu yang orang kata puasa hari putih. Puasa hari putih tu, bulan tu penuh. Lepas tu, lepas bulan tu penuh, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi last kali patah balik macam bulan sabit kan? Bulan sabit itulah Allah kata dalam surah Yasin seperti apa? Kal urjunil qadim, umpama pelepah tamar. Kalau kita tak pernah tengok pelepah tamar, kan tengok pelepah kan macam bulan sabit kan, dia macam bengkok macam tu. Sebenarnya iyalah bijaksananya Allah Ta'ala. Okay, cuma isunya kita cari kan, kenapa Allah bawa contoh tu? Ada sebab dia. Sebab dia sebab dia apa? Begini, sebenarnya bulan ni dia statik tak? Dia takkan, dia akan rubah kecil-kecil jadi besar penuh kan? Sebenarnya di sebalik bulan tu, bukan sekadar Allah nak bagi tahu dia lah yang boleh kontrol bulan tu. Bukanlah sekadar Tuhan nak bagi tahu kalau bulan pasangannya matahari, bukan itu saja. Sebenarnya Tuhan nak bagi tahu pada kita, itulah perubahan hidup manusia. Daripada satu keadaan kepada satu keadaan, daripada satu keadaan. Nanti kita akan buktikan dengan ayat lain. Sebenarnya Tuhan nak bagi tahu juga pada kita bahawa kita ni manusia, selagi kita hidup kat dunia, macam itulah kita akan ada perubahan. Daripada kanak-kanak jadilah orang yang bertambah
dewasa, lepas dewasa pergi jadi tua, lepas tua mati, lepas mati hidup balik. Macam bulan punya perjalanan. Ubah satu fasa ke satu fasa. Itulah Tuhan nak bagi tahu. Bukanlah kau duduk kat dunia aja memanjang. Tak ada. Okey, tapi dalam masa yang sama Tuhan nak menunjukkan kekuasaan dia. Okey, nampak tak? Jadi kita faham berbeza tau. Kalau kita belajar. Kita rasa bestnya aku baca surah Yasin ni. Selama ni aku tak tahu langsung connection pasal bulan dengan matahari kan. Contoh. Tapi tak apa, kita belajar lagi. Cuma saya minta maaf tak dapat nak terang panjang. Sebab waktu agak pendek, saya buat ringkasan je. Ya, insyaAllah. Moga-moga boleh faham. Okey, lepas tu kan, Allah Ta'ala tak habis lagi tau. Buktikan dia tu berkuasa. Allah bawa kita naik ke laut pula. Nampak tak ayat dia? Pandai Allah Ta'ala maha bijak kan? Maksudnya macam ni. Waktu kita baca ayat mula-mula tadi kan, Tuhan kata apa? Tuhan kata, engkau tengok dekat darat dulu. Lepas tu Tuhan bawa kita mana? Naik ke langit. Betul tak? Allah bawa kita. Jom, kita tengok matahari. Jom, kita tengok bulan. Lepas tu dah naik ke langit, Tuhan kata, turun balik. Jom, kita pergi dekat lautan pula. Tengok Allah bawa kita. Tapi kalau kita faham, kita akan ikut tau cerita tu. Jadi kita akan bawa diri kita, tadi kita naik ke langit dah. Sekarang Tuhan kata apa? Pergi, turun balik. Pergi tengok kat lautan pula. Dekat lautan tu ada kekuasaan Allah yang besar. Tapi selama ni, baca surah Yasin. Tapi lalu dekat laut, tak sebut pun subhanallah. Sebab kita jadi orang yang mati. Orang yang mati tu maksudnya, laut lah. Tapi kalau dia betul-betul dia boleh baca, dia faham Yasin ni, dia akan teringat balik. Ya Allah, rupanya di lautan ni, ada kebesaran Tuhan. Ada kekuasaan Allah. Sebab apa? Kalau kita belajar sains kan, lautan dengan darat mana lebih luas? Jawapannya adalah lautan kan? Betul kan? 70% laut, 30% adalah darat. Kalau kita belajar tadi, pasangan darat, lautan. Betul tak kan? Tapi lautan ni besar 70%. Okey. Dekat pasal lautan ni, Allah bawa kepada kita 3 perkara. Pertama Allah cerita pasal Bahtera Nuh, pembinaan kapal lain dan perjalanan selamat dekat laut lah. Okey. Kalau kita tengok gambar ni. Okey. Cuba kita, ini adalah lautan Hindi Lautan Hindi. Lautan Hindi ni dia cover 20% permukaan air di bumi. Lautan Hindi ni saja dia ambil 20%. Kan kita kata ada 70% kan? Ada 70% laut, 30% bumi kan? Darat kan? 20% didominasi oleh lautan Hindi. Cuba tengok lautan Hindi tu. Allahu Akbar. Takut tak? Jangan main tau. Duduk dekat lautan. Agak-agak siapa boleh tolong kalau kita duduk kat lautan macam ni? Itu surah Yasin bagi tahu dekat kita. Kalau kita baca dekat ayat ni, kita baca ayat 43 sampai 44 ni, Tuhan kata apa? Korang semua kalau dekat lautan tu, kalau korang menjerit sarikhan lahum, kau menjerit tolong dekat laut, Allah Ta'ala kata tak ada siapa boleh tolong. Yang boleh tolong siapa? Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kalau kita faham surah Yasin ni, kita akan rasa macam ya Allah. Kan? Sebab kita duk faham dekat laut ni macam, sebab tu kalau kita belajar, kita duduk kat atas lautan kan. Kalau tuan-tuan pernah naik kapal besar, saya pernah tuan-tuan naik pengalaman. Dapat hadiah finalist LPU dulu, ada sekian. Dapat naik Costa Victoria. Besar. Cuma saya minta maaf, saya tak dapat nak tunjuk gambar tu sebab dia dan slide lain. Tuan-tuan pernah naik kapal yang, saya duduk kapal 23 tingkat. Buat tingkat besar. Tapi waktu dia duduk dekat lautan tu, ya Allah, kapal tu dia mengiring. Teringat ayat Yasin ni. Tengok surah Yasin 43-44 ni. Maksudnya kan kita belajar duduk atas lautan ni, orang semua akan percaya pada kapten kan. Kapten. Tapi surah Yasin kata apa? Kapten ke tak kapten ke? Kalau kami nak tenggelamkan korang semua, kata Allah ayat 43 tu, kau menjerit lah. Tak ada siapa boleh tolong. Jadi kalau kita faham kan, kita rasa macam, ya Allah. Lepas tu kalau kita faham lagi, seolah-olahnya, kalau waktu kita baca Yasin tadi, sampai dekat ayat lautan, kita terasa macam berada di atas lautan. Itulah orang yang kalau dia faham, jiwa dia terbuka, dia boleh ikut cerita tu. Tadi dekat darat, dia seolah berada di tanah yang kering kontang.
Dia boleh bayangkan, gambarkan, betul tak? Tiba-tiba Tuhan kata, naik ke langit, tengok matahari. Oh kan, kita lihat dekat langit, Masya Allah. Lepas tu Allah kata, turun pergi ke lautan. Macam kita boleh bayangkan duduk kat lautan. Jadi kalau tuan-tuan boleh bawa penghayatan macam tu, ini baru surah Yasin tau. Bayangkan kalau kita baca surah-surah lain. Macam mana kita dengan Allah Ta'ala, kan kita akan bertambah baik, kita akan bergantung harap pada Tuhan. Kan surah Yasin tu dia membentuk kita macam tu. Okey, kita ada waktu lagi sikit lagi. Okey, lanjutkan lagi. Okey, lepas tu surah Yasin, naik ayat 48, inilah kronologi pasal hari kiamat. Mari saya tunjukkan. Tapi saya minta maaf lah, tak dapat nak cerita setiap celah-celah kronologi ni ada apa. Kalau nak belajar modul kiamat saja, saya perlukan dekat berbelas jam untuk saya terangkan. Daripada bangkit daripada kubur sampai syurga. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Saya buktikan pada tuan-tuan perempuan. Saya nak buktikan bahawa memang surah Yasin ni, dia ada cerita kronologi kiamat, cerita pasal kiamat memang ada. Cuba tengok dia punya susunan ayat. Tengok. Ayat 48, Allah Ta'ala cerita ada orang yang tak percaya kehidupan semula kan. Lepas tu tahu tak macam mana cara Allah jawab. Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala kata pada Muhammad, ceritakan mereka nanti kiamat tu berlaku macam mana. Itu yang ada tiup sangka kali nombor 1. Itu dekat ayat 49-50. Tapi kalau kita baca ayat tu, dia tak tulis lah dekat terjemahan tu tiup 1, tiup 2. Tak ada terjemahan macam tu. Tapi kalau kita belajar lebih mendalam, rupa-rupanya ayat 49-50 tu, dia adalah tiup kali pertama. Jadi waktu tiup kali pertama tu, contohnya kita rumah kita dekat Melaka. Tiba-tiba kita berada di utara. Waktu tiup 1 tu, kalau kita berada di utara, kita dah tak sempat dah nak mesej anak ke, tak sempat nak balik dah. Sebab tiupan yang pertama. Kan baca dekat situ kan? Kita bagi tahu kan? La yastati'una tawsiyatan wala ila alim yarji'un kan? Itu tiupan nombor 1. Lepas tiup 1, berlaku tiup sangka kala kedua. Kronologi tu. Ayat 51 sampai 52. Lepas tu ayat 53, Allah Ta'ala kata, kumpulkan mereka di padang mahsyar, himpunkan mereka kat padang mahsyar. Lepas tu berlaku apa dekat padang mahsyar tu, dekat himpunan tu? Ayat 54 sampai ayat 65. Tengok ini dah sampai ayat 65. Allah Ta'ala buat 2 pecahan. Cuba tengok yang balasan syurga, balasan neraka. Tapi ayat 54, Allah Ta'ala cerita tentang penghisapan yang adil. Maksud dia, lepas berhimpun tadi kat padang mahsyar nak buat apa? Nak bagi hisap, penghisapan yang adil. Cuba cek ayat nombor 54 kan? Lepas tu, Allah Ta'ala cerita pada kita, kau nak tahu tak? Korang semua nak tahu tak? Nanti, waktu aku hisap semua orang nanti di hari kiamat, manusia ni terbahagi kepada 2 tau. 2 tu, maksudnya 2 tu siapa? Ada yang dapat syurga, ada yang pergi neraka. Yang dapat syurga ayat berapa? Ayat 55 sampai 58. Yang pergi neraka ayat berapa? Ayat 60 sampai 65. Ingat tak tadi kita kata, kalaulah ada syurga, pasangannya apa? Pasangannya adalah neraka. Tapi takkan kita nak pergi neraka? Tapi neraka ni takkan pergi, syurga takkan dapat kalau tak dihisap dulu dengan adil. Hisap tak akan berlaku kalau tak dihimpunkan dulu. Tak akan berlaku perhimpunan di padang mahsyar kalau tak ada tiupan sangkakala. Nampak tak susunan dia? Betul Allah Ta'ala cerita lah. Jadi waktu kita baca ayat 55 ni rasa, alamak, bestnya. Jadi macam ayat 55. Sebab apa? Kalau kita baca ayat 55 tu, kalau kita faham, kita sangat busy dalam syurga. Ayat 55 ni sebenarnya manusia yang terlalu sibuk dalam syurga. Fi syughulin fakihun. Mereka leka sibuk dalam syurga tu. Dapat apa? Sibuk dengan nikmat. Itu ayat 55. Tadi kalau kita faham lagi tafsiran dia, kita rasa, ya Allah, rupa-rupanya biarlah aku sibuk dekat dunia ni, supaya nanti aku dekat akhirat aku sibuk dengan dapat nikmat dalam syurga. Lepas tu sibuk, mereka sibuk buat apa dalam syurga tu? Rupa-rupanya sibuk bersukaria dengan pasangan.
Lepas tu dapat nikmat buah-buahan dan ucapan salam. Lepas tu kan, kita baca ayat nombor 60. Berubah air muka kita. Kalau kita faham lah. Allah Ta'ala kata apa? Ada yang masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Allah sebut. Sebab satu, dia ikut syaitan. Sebab dua, dekat dunia dia tak percaya neraka. Sebab tiga, memang dia didapati bersalah kerana ada saksi-saksi daripada tangan, kaki kan. Ayat 65. Dapat tak susunan dia? Sebenarnya dia jadi cerita tau sebenarnya. Dia surah Yasin tau. Okay, lepas tu, habis pasal kiamat, dia sebenarnya, kan kita sebut tadi, kronologi sampai mana? Sampai syurga dan neraka kan. Itu tak? Tapi surah Yasin dia bukan maksud apabila dah ada pergi syurga, dah ada pergi neraka, soalan macam ending pasal kiamat tu. Belum. Sebab ayat belum habis lagi. Tapi Allah Ta'ala stop kat situ. Lepas tu Allah Ta'ala bawa kita naik ayat nombor 66 sampai 70. Sebenarnya dia pasal kiamat juga tau. Sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala bawa balik cerita kekuasaan dia. Lepas tu Allah cerita tentang kerasulan. Lepas tu Allah Ta'ala cerita kekuasaan dia balik semula. Tapi waktu Allah cerita dekat kekuasaan dia ni, Allah bawa teknik kepada yang memang kita rasa. Nikmat-nikmat Allah bagi. Lepas tu Allah bawa cerita hari kiamat. Nampak tak? Sebenarnya hari kiamat tak habis lagi tau sebenarnya. Dia ada lagi cerita dia. Walaupun kita dah masuk pasal syurga, ada pergi neraka. Tapi sebenarnya, bukan maknanya Allah tinggalkan cerita tu. Allah Ta'ala nak ingatkan balik dia berkuasa. Dia ingatkan balik dia berkuasa. Lepas tu, sampai lah hari kiamat. Jadi, kita bacalah ayat 66 tu. Okay. Lepas tu, kita tutup pasal ni dekat 83 kan. Pasal hari kiamat dekat sini, nampak tak tema ni? Yang ini, dia ada dekat sini lah. Kekuasaan Allah, ayat nombor berapa? 66, 67, 68. Ayat 66, 67, 68 ni, yang nombor 68 ni, semua orang akan pergi. Allah ubah manusia dari muda jadi tua. Awalam nu'ammirkum awalam nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi kan. Ayat 68 kan. Jadi kalau kita tak faham, mungkin kita ingat, nanti ada orang dia lanjut usia dia. Mungkin kita faham dekat situ je. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita apa? Ada tak siapa-siapa yang boleh bagi satu ubat, vitamin ke, suplemen ke boleh jadi muda? Ada tak? Jawapannya tak ada kan? Maksud dia, ada kuasa yang dia kontrol diri kita ni kan? Maksudnya Allah Ta'ala ubah, kau daripada muda kau jadi tua. Nak menunjukkan bahawa ayat tu sebenarnya Tuhan nak bagi tahu. Kita ni akan berubah pada satu fasa kepada satu fasa, daripada dunia nak pergi ke kiamat. Lepas tu kiamat hidup balik, lepas mati kubur tu hidup balik. Itu sebenarnya Allah nak cerita pada kita sebenarnya. Jadi Allah bawa contoh lah orang yang daripada muda sampai kepada umur tua. Tapi kalau kita faham satu lapis, kita faham tentang daripada muda pergi tua. Sebenarnya ada benda tersirat dekat situ. Okey. Lepas tu kita tutup dengan ayat 77 sampai 82. Tuan-tuan nak tahu tak dekat ayat 77 sampai 82 ni sebenarnya pasal apa? Ayat 77 sampai 78, Allah Ta'ala cerita ada orang yang bantah pasal hidup semula. Ayat 79 sampai 82 Allah bagi 4 jawapan. Dia macam dialog tau. Ayat 77 sampai 78 tu. Okay, ayat 77 sampai 78 yang gambar ni. Ini penutup dia. Tengok ya, endingnya nak pergi penutup surah Yasin pasal kiamat. Itu saya kata tadi, penutup bukan mestinya ayat hujung sekali, kumpulan-kumpulan ayat dia. Jadi kalau siapa faham dekat ayat 77 sampai 78 ni, sikit lagi last sekali. Ayat 77 sampai 78 ni, seolah macam ni, cerita dia, ada orang, dia ambil tulang, dia ketuk, dia bagi hancur tulang, lepas tu dia pun cakap. Dia lemparkan tulang dah hancur tu, dia kata, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia kata apa? Muhammad, siapa yang boleh hidupkan balik, cantum balik tulang-tulang yang dah hancur ni? Maksud dia orang tu dia kata, kalau mati
nanti jadi tulang-tulang kan. Dia macam nak mempelekehkan. Siapa yang boleh hidupkan tulang-tulang yang dah hancur ni? Tapi kalau kita dulu, waktu kita baca wadarabalana, kita akan kata, Yasin nak habis, Yasin dah nak habis, Yasin nak habis kan. Kita faham dekat situ. Padahal perkataan wadarabalana tu sebenarnya Tuhan nak cerita ada kumpulan manusia, dia membantah. Nanti kalau hidup depan mati boleh hidup balik. Maka Allah Ta'ala bagi jawapan 1, jawapan 2, jawapan 3, jawapan 4. Jawapan 4 tu baru yang Tuhan kata, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rupa-rupanya ayat kun fayakun tu itu adalah jawapan yang keempat untuk membantah orang yang tak percaya kalau tulang-tulang tu hancur boleh hidup balik. Nampak tak beza kalau kita faham? Setakat ni kita faham kun fayakun je. Tapi kenapa letaknya ayat tu? Sebenarnya ayat tu adalah menjadi hujah keempat. Hujah pertama Allah bagi dulu. Hujah kedua Allah bagi. Hujah ketiga baru hujah yang keempat. Jadi ayat 79 sampai 82 merupakan 4 hujah untuk membantah ayat 77 dan 78. Nampak tak? Faham tak cerita dia? Tu cerita dia sebenarnya. Tapi kita belajar lagi lah pendetilan bagi setiap jawapan satu tu. Kenapa dengan jawapan satu tu? Okay, waktu kita agak terbatas. Dan barulah masuk pada ayat penutup. Ayat penutup apa tadi? Segala kekuasaan itu berada di tangan Allah. Manusia pasti bertemu dengannya. Wa ilaihi turja'un pada kiamat. Betul tak? Jadi, habislah cerita dia. Setuju surah Yasin seperti tema yang kita sebut tadi tu. Moga-moga saya telah mencapai, kita semua telah dapat objektif. Maksudnya tercapailah matlamat kita nak buat sinopsis surah Yasin ya. Moga-moga tercapai. Saya minta maaf kalau agak terlaju sikit ke sebab ialah waktu kita, tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah beri kita peluang untuk kita belajar. Okey, ada soalan. Terbuka soalan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir jazak diucapkan kepada Ustaz Yusuf Arba'in di atas pencerahan yang sangat menarik Ustaz sebenarnya Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Okay. Kami semua rasa teruja sebenarnya. Banyak benda yang kami belajar pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah seterusnya kita akan buka beberapa soalan. Pada saya ada 4 soalan. Dan insya-Allah pada soalan yang pertama ni kita akan bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz terangkan tentang bacaan Yasin 7 Mubin yang dikatakan boleh dapatkan semula barang yang hilang. Ustaz. Jadi minta Ustaz untuk beri pencerahan Ustaz daripada soalan yang diberikan tadi. Yang 7 Mubin tu saya wallahu ta'ala alam. Saya pun setakat ni saya tak jumpa lagi hadis ke mana yang kata baca 7 Mubin tu boleh cari ialah barang. Wallahu ta'ala, kemungkinan besar orang yang hilang barang tu dia percaya kot pada ayat-ayat surah Yasin tu. Mungkin ia berdasarkan kepada pengalaman lah. Dia berbeza. Kadang-kadang ada setengah orang dia baca ayat tu berkesan dekat dia. Setengah orang dia tak berkesan kan. Jadi mungkin itu daripada dipanggil apa, daripada tajribah lah. Mungkin daripada pengalaman orang-orang yang pernah yang baca, dia faham ayat tu, dia yakin. Kerana dia macam ni, bacalah ayat apa pun sebenarnya, dia tetap adalah ayat Allah. Dia tetap dapat rahmat kat situ. Tapi kemungkinan sebab dia faham kot. Jadi untuk cari apa justifikasi dia, wallahu ta'ala. Saya tak ada jawapan dekat situ. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah soalan yang kedua, kita akan teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu daripada Ilya Zaki. Salam Ustaz, apakah status hadis yang maksudnya setiap sesuatu itu mempunyai hati dan sesungguhnya hati Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa yang membacanya maka pahalanya seumpama membaca 10 kali Al-Quran. Seumpama membaca 10 kali Al-Quran. Okey.
surah Yasin, hadis-hadis yang kata tentang kelebihan surah Yasin ni, hadis-hadis itu banyak hadis-hadis yang lemah lah. Ada juga kepada palsu. Jadi hadis yang kata setiap sesuatu itu mempunyai jantung dan jantung itu adalah Yasin, hadis itu bermasalah. Sangat dia tersangat lemah. Okey. Cuma yang mengatakan bahawa Yasin itu adalah jantung Quran, kata tengok dekat nota, nampak tak dekat nota saya papar ni? Kan dah tak nampak dah. Okey, yang kata Yasin tu adalah jantung Al-Quran, yang kata Yasin tu adalah jantung Quran, sebenarnya adalah kata-kata ulama, para ulama. Dia bukan hadis lah. Contohnya, Al-Imam Al-Ghazali dia sebut, saya jumpa maklumat ni dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran As-Suyuti, dia dikotkan. Imam Al-Ghazali kata, Yasin ni dia adalah jantung Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Kerana, waktu kita kata tadi, kalau orang faham pasal kiamat tadi, dia faham kekuasaan Allah, hati dia akan jadi hidup, betul tak? Hidup dia. Maksudnya dia hidup. Sebab hidup kita ni sebenarnya, yang sebenarnya dia ada akhirat. Jadi apabila dia selalu fikir akhirat, dia fikir kekuasaan Allah tadi, so dia akan menghidupkan hatinya. Sebab kita ni hidup sebenarnya, benda rohani, makanan kita, roh kita sebenarnya dekat hati. Jadi cara nak hidupkan hati ini adalah dengan memikirkan Allah, memikirkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, lepas tu pasal hari kiamat kan. Jadi itulah Al-Imam Al-Ghazali memberikan justifikasi kenapa Yasin ini dikaitkan dengan jantung Al-Quranul Karim. Tapi dari sudut hadis tidak ada hadis yang sahih. Dekat sini tidak ada. Tapi dari sudut makna kita boleh terima. Wallahu ta'ala. Okey. Ada soalan lagi? Soalan yang ketiga Ustaz. Ada setakat ni ada 4 soalan lah. 4 soalan yang diutarakan oleh pelajar UTM sendiri. Pelajar minta supaya Ustaz boleh tak terangkan sedikit kelebihan surah Yasin kepada pengamal surah Yasin tersebut. Okey. Dia ialah orang kita ni dia dah daripada kecil kan baca Yasin, betul tak? Maka surah yang paling lancar dia baca tu surah Yasin. Jadi surah Yasin ni kita boleh baca bila-bila. Okey, Isnin pun boleh baca, Selasa pun boleh baca, Rabu pun boleh baca. Cuma dia akan timbul kepada istilah kita bimbang, kita termasuk dalam orang yang mengada-adakan perkara agama jika kita mengatakan mesti kena baca pada malam Jumaat. Kat situ bahaya. Kalau kita sebab apabila kita kata mesti, maksudnya kita telah meletakkan satu macam hukum, betul tak? Hukum mesti tu. Jadi yang sepatutnya yang boleh mengatakan mesti tu mestilah yang ada authority, betul tak? Jadi kalau kita nak baca pada malam Jumaat, kita mengambil keumuman baca Quran tu dapat syafaat, baca satu huruf dapat pahala, tak apa. Tak salah pun nak baca. Tetapi jangan sampai kita mengatakan malam Jumaat paling afdal baca. Kat situ dia akan jatuh kepada, sebab siapa yang kata paling afdal? Dekat situ dia memerlukan kepada dalil lah, kepada wahyu. Tapi kalau kita kata dah surah Yasin je aku pandai baca, ya aku lancar, aku bacalah pada malam Jumaat daripada tak buat apa-apa, tak apa. Dia tak jatuh kepada melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Cuma janganlah sampai kita kata lebih baik ataupun kita kata mesti. Kat situ bahaya. Jadi kena hati-hati kat situlah. Jadi kalau kita nak baca beberapa kali pun tak apa. Tak jadi masalah. Cuma elakkan daripada mengatakan kalau baca 3 kali dapat apa, 7 kali dapat apa. Yang dekat sini kena hati-hati. Sebab perkara yang kata dapat pahala, dapat kelebihan itu, dia mesti berpandukan kepada wahyu. Maksudnya kena ada dalil lah. Tapi kalau kawan kita nak baca 7 kali, tak apa. Mengambil dalil umum baca Quran banyak, tak apa. Cuma jangan sekali-kali kita mengatakan lebih baik kau baca 7. Lebih baik kau baca 3. Kat situ janganlah.
Kat situ kita bimbang, kita mengada-adakan hukuman pula kata lebih baik. Sebab yang layak kata lebih baik mestilah Rasul yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi elakkan daripada spesifikkan atau menetapkan sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih banyak di atas Okey. jawapan yang diberikan. Jadi saya rasa tak ada lagi soalan. Ya, Ada tak ke? ada soalan. Ustaz Abi, ada ke soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Kasih tak ada sebab soalan tu kita dah rangkumkan sekali. WhatsApp Ustaz Masya Allah. WhatsApp Ustaz Fauzi ada ke? WhatsApp Ustaz Fauzi insya-Allah. WhatsApp kat Ustaz Fauzi. Dah Dekat WhatsApp. sama tu. Oh, okey. Sebab anda dah rangkumkan sekali. Baik. Okey. Dah rangkumkan sekali dah? Sebab soalan dia lebih kurang sama Ustaz. Ada lagi kejap Ada lagi? Ada soalan. Okey, baik. Daripada apa ni penolong pegawai hal ehwal Islam Islam sendiri Ustaz. Ustaz Muhammad Ashraf. Masya-Allah. Cak Ashraf tanya apa ni? Bolehkah kita mengambil amalan tajribah? Jadi pengalaman para ulama dalam mengamalkan surah-surah dalam Al-Quran. Seperti mana tajribah ulama mengatakan sesiapa membaca Yasin pada waktu pagi, ia akan gembira sampai waktu petang. Sesiapa yang membacanya pada waktu petang akan gembira sampai pagi. Sila Ustaz. Itulah maksudnya tajribah, pengalaman para ulama ni dia tidaklah sama seperti adanya nas hadis yang kata. Jadi dia macam dia terbukalah. Maksudnya mungkin ada orang buat benda sama, mungkin dia dapat sama macam ulama tu buat, ataupun mungkin setengah orang dia buat, mungkin dia tak dapat. Sebab dia hanya pengalaman. Pengalaman tu dia bukanlah macam bukanlah dia wahyu yang mengatakan secara pasti, betul tak? Dia hanya pengalaman. Jadi pengalaman tu dekat situ ya kita kena letakkan satu had, sebab kita bimbang nanti akan jadi tomahan pula kepada agama. Sedangkan itu bukan agama. Itu hanya pengalaman para ulama yang ikhlas, yang dia faham, dia yakin kan. Mungkin bagi para ulama ni Allah Ta'ala berikan dia yakin, dia faham, maka dia dapat kelebihan dekat situ. Tapi ada orang lain baca tak dapat. Jadi kita kata maksudnya dia bergantung kepada apa yang Allah berilah. Sebab tu namanya adalah pengalaman, tajribah. Boleh jadi boleh dapat, boleh jadi tak dapat. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, satu soalan terakhir Ustaz. Ya. Ada tak hadis yang menyatakan kita ada kelebihan untuk kita baca Yasin pada malam Jumaat? Sebab sekarang kan orang sibuk dengan malam Jumaat baca Yasin kan, daripada zaman kan. Jadi ada asar ke macam mana? Itulah pertama hadis yang sebenarnya ialah kita pun zaman-zaman dulu kan kita tak tahu saring hadis, ada yang dhaif, ada yang lemah dan sebagainya. Ada hadis yang sebut baca pada setiap malam Allah Ta'ala memberikan pengampunan dosa. Ada satu je hadis tu dia kata siapa yang baca Yasin pada malamnya Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Tapi hadis tu pun menjadi perbincangan daripada ulama dari sudut dia dhaif ke dia tak dhaif. Kalau dia dhaif sekalipun, kalau dia dhaif yang ringan, maka tak apa untuk kita gunakan dalam fadail. Ada, kat situ ada. Cuma hadis-hadis yang sahih menyebut secara terang baca pada malam Jumaat itu setakat ni tidak adalah. Jadi sesiapa yang dia memang biasa mengikuti disiplin, mengetahui tentang darjat hadis, data hadis tu dia akan jumpa. Ada kat situ. Tapi kalau dia dah jadi rutin dia daripada kecil, tak apa dia baca. Tidak menjadi apa perbuatan yang dilarang di dalam agama.
Maknanya tak Wallahu kisahlah nak ta'ala baca hari malam Jumaat ke malam Sabtu ke Ya, malam Ahad ke ya, tiap malam ya. ke Ustaz kan. Boleh Dan baca tidak bila-bila. semestinya malam, siang pun boleh, pagi pun boleh. Macam tu kan Ustaz? Boleh kita boleh baca macam tu. Tapi kalau hari Jumaat tu sudah pastilah lebih baik sebab dia mengambil hadis Jumaat lebih baik daripada hari lain tu. Boleh kita menggunakan dalil kat situlah, tapi bukanlah surah Yasin saja, surah lain pun bagus dibaca pada Jumaat sebab dia kelebihan dia pada hari Jumaat. Wallahu taala alam. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz di atas kerjasama Ustaz untuk bersama kami pada malam ini untuk hadir pada majlis kita iaitu majlis program Tafakuh. Program Tafakuh Ibrah Al-Quran 2021 anjuran bahagian masjid dan penerbitan Pusat Islam. Jadi kami saya mewakili Pusat Islam mengucapkan jazakumullah khairan katsiran jazak, ucapkan kepada Ustaz di atas kesudian Ustaz untuk berkongsi ilmu dengan kami, yang mana saya rasa memang banyak ilmu yang kita dapat pada malam ini insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ini, suka saya ingatkan juga insya-Allah kita di Pusat Islam khususnya di Masjid Saidina Abu Bakar UiTM, kita akan mengadakan kuliah maghrib secara online daripada hari Isnin, tafsir Ibn Kathir, hari Selasa syarah hadis 40, kemudian ada nasihat buat orang beriman, hari Rabu ada indahnya hidup bersyariat, Khamis bacaan Yasin dan doa selamat setiap minggu untuk memohon keselamatan dan memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya hari Jumaat kita ada bacaan Fadhalul A'mal yang mana kita buat secara online setakat ni. Jadi sahabat-sahabat yang berada di rumah tu yang tak ada buat apa tu, bolehlah sama-sama kita mengikuti kuliah maghrib online di Facebook Pusat Islam insya-Allah. Jadi saya juga ingin nak maklumkan juga kepada sahabat-sahabat UiTM bahawasanya alhamdulillah Ustaz, Melaka sekarang ni kita dah boleh ni solat Jumaat 100 orang jemaah. Alhamdulillah. Ustaz di Ampang Ustaz, Ampang ke Sepang? Saya di Ampang di Bukit Antarabangsa. Ampang dah boleh 100 orang ke macam mana Ustaz? Belum. Selangor dia ketat lagi dah. Tak boleh lagi. Selangor. Tak boleh. Jadi alhamdulillah. Kalau di Melaka ni alhamdulillah masjid di Melaka kalau untuk solat Jumaat kita boleh 100 orang. Kalau untuk solat jenazah dan solat fardu tu setakat ni masih lagi 12 orang lah. Jadi sesiapa yang ingin bersama dengan Masjid Saidina Abu Bakar untuk solat fardu Jumaat, bolehlah kita kita dapatkan nama dan staff akan diluluskan mengikut kelulusan bekerja. Maksudnya orang yang bekerja pada hari itu dia akan dapat mengikuti solat Jumaat di Masjid Saidina Abu Bakar UiTM insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita dengan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Yusuf Arba'in, pencetus ummah kita yang kita rasa semua orang kenal. Alhamdulillah. Jadi memberi manfaat untuk kita sama-sama. Kalau kata sebelum ni kita hanya membaca Yasin, hanya kita baca ikut apa yang orang ajak, jom baca Yasin, jom. Tanpa kita mengetahui apakah isi kandungan di dalam surah Yasin tersebut. Jadi pada malam ni alhamdulillah kita dah banyak benda yang kita dah dapat ilmu, maka dengan itu kita boleh lagi mempertingkatkan lagi keyakinan kita tentang bacaan surah Yasin ini, dan kita dapat sama-sama untuk mengambil manfaat ataupun kesimpulan daripada surah Yasin tersebut. Jadi saya rasa cukup itu dahulu untuk malam ini Ustaz. Sekali lagi saya mohon maaf di atas kekurangan daripada pihak kami dan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran jazak di atas kesudian Ustaz untuk bersama kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan sama-samalah kita
menutup majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان في عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.